kekeluargaan dalam Islam. Islam telah menetapkan peraturan-peraturan perkahwinan dan perjalanan keluarga yang lengkap dan sempurna. Peraturan ini berbentuk undang-undang dan juga pendidikan kesedaran beragama yang membina rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak. Sempurnaan undang-undang yang mengawal perjalanan keluarga tidak mencukupi bagi menjamin ketenteraman keluarga itu. Keluarga mesti disusun dan dikawal oleh rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak Islamiah. Rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak itu hanya akan berkembang subur di kalangan orang-orang yang mempunyai kesedaran beragama. Pernikahan. Dari segi bahasa, ia bermaksud ikatan atau simpulan, manakala dari segi istilah syarak, ia merupakan sebuah ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajipan serta tolong-menolong antara seseorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Antara matlamat-matlamat perkahwinan. Yang pertama, berkahwin untuk ibadah. Selain itu, berkahwin untuk memenuhi fitrah kemanusiaan. Seterusnya, berkahwin untuk memelihara martabat manusia. Di samping itu pula, berkahwin menjemput ketenteraman hidup. Justru, berkahwin untuk mendapat keturunan. Akhir sekali, berkahwin untuk hubungan silaturahim kekeluargaan. Antara langkah dalam pemilihan jodoh. Yang pertama, berdoa kepada Allah SWT agar diberi jodoh yang baik. Selain itu, meminta ibu bapa untuk mencarikan jodoh yang baik. Di samping itu, melalui kawan atau saudara mara. Justru itu, mencari sendiri. Akhir sekali, jangan putus asa. Pinangan dan pertunangan terbahagi kepada 5 cara. Yang pertama, lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada seorang perempuan secara langsung. Di samping itu, lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada wali perempuan. Seterusnya, menggunakan pihak ketiga untuk meminang. Selain itu, wali menawarkan anak perempuannya kepada seorang lelaki soleh. Dan akhir sekali, perempuan menawarkan dirinya sendiri kepada seorang lelaki soleh. Hikmah perkahwinan. Yang pertama, memelihara iman dan agama. Selain itu, memelihara kesucian. Seterusnya, menikmati cinta, belas kasihan dan keselamatan. Di samping itu pula, menghalalkan keinginan fitrah. Justru itu, langkah menambah amal kebaikan. Selain itu, mendapat keharmonian hidup. Dan akhir sekali, memelihara umat manusia. Isu-isu kekeluargaan di Malaysia ada 4. Yang pertama, pasca penceraian. Yang kedua, kesibukan bekerja. Yang ketiga, pendidikan tidak seimbang. Dan yang keempat, sumbang mahram. Isu-isu kekeluargaan di Malaysia. Yang pertama, pasca perceraian. Pasca perceraian adalah isu perceraian semakin berleluasa di Malaysia disebabkan oleh ketidakfahaman pasangan dan tidak mengenalkan cara hidup Islam. Kesibukan bekerja. Ibu bapa yang sibuk bekerja tidak mempunyai masa dalam mendidik dan memantau anak-anak mereka dari segi akhlak dan moral mereka. Anak-anak diberi kebebasan sehingga mereka lupa akan pengaruh yang sangat kuat dalam kalangan remaja dan kanak-kanak. Yang ketiga, pendidikan tidak seimbang, iaitu anak-anak tidak mendapat pendidikan yang seimbang dari segi agama. Sumbang mahram.
yakni tiada nilai kemanusiaan yang tinggi dalam diri masing-masing sehingga sanggup melakukan perkara yang diharamkan dengan keluarga sendiri. Isu-isu kemasyarakatan di Malaysia ada dua, iaitu keruntuhan moral. Yang kedua, kelemahan institusi masjid di Malaysia. Keruntuhan moral. Yang pertama, pengaruh media massa. Yang kedua, pengaruh budaya barat. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Dan yang keempat, keruntuhan institusi kekeluargaan. Kelemahan institusi masjid di Malaysia. Masjid di Malaysia tidak mementingkan kehadiran dan galakkan masyarakat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang dapat menyedarkan masyarakat tentang isu-isu yang sering berlaku yang terlibat kekeluargaan. Peranan pelbagai pihak daripada pihak individu, keluarga, kerajaan dan badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Peranan pelbagai pihak daripada pihak individu. Yang pertama, memberi kasih sayang. Yang kedua, mengambil berat kebajikan isteri. Yang ketiga, mengingati tarikh-tarikh penting dalam keluarga. Yang keempat, memberi keperluan bersama-sama. Yang kelima, saling bantu-membantu. Dan yang keenam, menyediakan tempat tinggal dan pakaian. Peranan pelbagai pihak daripada pihak keluarga. Yang pertama, mengamalkan gaya hidup sihat. Yang kedua, sebagai bapa, haruslah mendidik anak-anak mereka mengikut ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjalankan kewajipan sebagai seorang Muslim yang terdidik dan berilmu. Peranan pelbagai pihak daripada pihak kerajaan. Yang pertama, melakukan kempen kekeluargaan demi menjaga kuantiti keluarga yang baik. Yang kedua, menggalakkan aktiviti kekeluargaan pada setiap tahun atau kerap untuk merapatkan jurang kekeluargaan. Dan yang ketiga, menyedari masyarakat tentang kekeluargaan yang ada di Malaysia. Peranan pelbagai pihak, badan bukan kerajaan iaitu NGO. Yang pertama, melakukan aktiviti kemasyarakatan ke kampung-kampung atau taman supaya dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan yang renggang. Yang kedua, sesi kaunseling yang terlibat individu bermasalah tentang keluarga supaya mendapat kesedaran yang nyata tentang kepentingan kekeluargaan.